Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Amma ba'd. Terima kasih kepada seluruh para penonton Tadabbur Center yang setia menunggu. Seterusnya tetamu yang saya hormati, Al-Fadilah Ustazah Siti Mariam Hasni. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah kerana diberikan kesempatan untuk terus berdiskusi tentang buku yang keempat. Ini adalah sesi book review bersama Dream Team Tadabbur Center siri yang keempat. Alhamdulillah. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ustazah Mariam kerana sudi untuk memberikan masa beliau bagi berkongsi satu lagi buku yang saya kira kita kena usaha untuk dapatkannya, dan pendedahan tentang kitab berkenaan insya-Allah akan dikupas oleh Al-Fadilah Ustazah. Sebelum kita pergi kepada perbincangan dan pembentangan daripada Ustazah, saya ingin semua kenali Ustazah Mariam. Ustazah sebayalah dengan saya, Alhamdulillah. 38 Ustazah kita Ustazah berasal daripada Kuala Lumpur, betul Ustazah? Johor. Johor. Okey, untuk makluman semua, Al-Fadilah Ustazah telah mendapat sarjana muda dalam bidang Usuluddin di Universiti Malaya Kuala Lumpur, dan kemudian Ustazah melanjutkan pengajian sarjana master dalam IRK, Islamic Arabic Knowledge dan Heritage di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Menariknya tajuk master Ustazah pada tahun 2011 adalah berkaitan dengan topik ataupun kitab yang bakal Ustazah pilih pada malam ini, iaitulah Qadaya Usriyah. Betul Ustazah sebutan saya? Iaitulah isu-isu kekeluargaan kontemporari dan penyelesaiannya fi Daw'il Qasas Al-Qurani. Sungguh tajuk ini saya suka dan mudah-mudahan berkesempatanlah untuk menjenguk disertasi ataupun tesis Ustazah ini, insya-Allah. Pantang bunyi qasas Quran ni saya memang akan menaruh minat kepada kajian-kajian berkenaan. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, malam ni kita memilih satu kitab. Ustazah kena tunjukkan kejap lagi kitab tu. Ke kitab tu PDF Ustazah? Kitab. Jadi Ustazah tunjuk Kitab berkenaan, Ustazah sendiri akan sebutkan dia punya sebutan bahasa Arabnya, tetapi dalam bahasa Melayunya adalah Keluarga Menurut Al-Quran, Apakah Dua Sayap yang Mengimbanginya? Jadi tajuk saja sudah menimbulkan tanda tanya yang menyebabkan anda perlu stay dengan rancangan ini hingga ke hujungnya, insya-Allah sekitar 9.45 ya, insya-Allah. Jadi saya tidak mahu mengambil masa Ustazah yang fursah zahabiyah ini. Fala tafaddali mashkuratan Ustazah Mariam, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertamanya terima kasih kepada Ustaz Syahari selaku moderator pada malam ini. Sekejap Ustaz ya. Dia kena ada break sekejap. Tak apa Ustazah. Kita faham. Tajuk tu pun telah digambarkan dengan praktikal kepada situasi Ustazah. Moga Allah permudahkan Ustazah Mariam. Dan untuk makluman ya, Ustazah Mariam mempunyai 3 orang cahaya mata. Samalah juga dengan keluarga saya. Iaitulah yang pertama umur 8 tahun, lelaki. Yang kedua 6 tahun, dan saya yakinlah yang Ustazah tengah tenangkan tu yang umur 4 tahun. Betul ke Ustazah? Barakallahu fikum. 6 tahun. Ya, 6 tahun. Okay. Jadi dia ada malam-malam ni dia banyak aktiviti dia. Samalah kita Ustazah je. Malam-malam PKP ni begitulah. Silakan. Jadi terima kasih sambung ya. Terima kasih kepada Ustaz Syahari atas peluang yang diberikan. Dan tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang saya kasih sekalian, insya-Allah pada malam ini kita cuba untuk memberi sedikit masa untuk kita meneliti satu buku yang saya kira menarik lah. Buku ni lama juga dah dekat rumah, tapi bila dipaksa baca ni kan, maka kita bacalah.
saya fikir ada buku-buku yang memang kita beli sahaja dan dia ada waktu yang kita akan baca pada waktunya yang tepat. Itu saya punya penjualan pada buku lah. Tak apa kita beli walaupun kita tak terus baca. Ada kita akan baca pada waktunya yang tepat insya-Allah. Waktu yang tepat tu bila Ustazah, kalau tak keberatan? Nak tahu teruslah. Apa maksud waktu yang tepat? Wallahualam, saya kira Saya nak belajar. Ada waktu-waktu yang kita ada insting yang kita rasa kita perlu buku itu, baru kita memang kita akan menjenguknya lah. Of course lah bila kita beli tu kita dah baca, dah dapat satu gambaran asas kan. Jadi apabila kita perlukan tu, kita dah boleh tahu yang mana satu kita nak pergilah. Terima kasih. Waktu-waktu tertentu je lah. Okey, baik. Buku ini buku kecil sahaja sebenarnya, kecil sahaja. Aywa. Kecil sahaja. Buku ni kecil sahaja. Ustazah tunjuk sekali lagi Ustazah. Tunjuk sekali lagi, saya akan besarkan Ustazah. Okey, harap hadirin boleh lihat ya. Baik. Okey. Buku ni asalnya buku besar lah daripada sebuah buku yang tajuk dia Al-Usrah fil Quranil Karim, Hisnul lil Adli wa Hidnul lil Fadli. Ini asalnya daripada kitab lain. Kemudian dikeluarkan dan ditambah lagi pendapat-pendapat para ulama. Asal buku ini adalah Al-Usrah bainal Adli wal Fadli. Keluarga antara keadilan Fadli. Fadli ni kita akan huraikanlah nanti. Dan penulis buku ini ialah Dr. Farid Shukri, merupakan tenaga pengajar di Universiti Hasan Sani, Morocco, Maghribi. Dan buku ini adalah silsilah buhus wa dirasah ilmiah, merupakan siri daripada kajian-kajian ilmiah yang diterbitkan oleh Markas Pengajian Penyelidikan Kekeluargaan dan Kajian Nilai dan Undang-Undang, begitulah kalau kita boleh terjemahkan, di Maghribi, diterbitkan di Rumah Putih. Di Rumah Putih, bukan White House ya. Ad-Darul Bayda, Casablanca di Morocco. Ad-Darul Bayda. Baik. Saya kira turas daripada Al-Arab Al-Maghrib sangat kurang, tidak begitu familiar kepada kita, kecuali lately ni kita dah kecuali dalam bidang fiqh mungkin kita familiar, dan tokoh-tokoh daripada Maghrib pun kita tak begitu familiar, kecuali apabila kita sekarang ni bila Ketua Kesatuan Ulama Dr. Raisuni, itu daripada Morocco. Dulu kalau kita sebut negara Arab ni, ada bahagian Masyrik yang kita biasa kenal lah, buku-buku yang kita biasa baca ni daripada Mesir, Jordan, apa semua. Dan bahagian Maghrib ni di bahagian Tunis, Maghrib, Algeria, di bahagian kita kata kesan peninggalan zaman Andalus dulu ya. Jadi buku-buku ini saya kira, dan tokoh-tokoh di sana pun masih belum terlalu agak familiar dengan kita. InsyaAllah kita cuba lihat salah satu daripada turas daripada Maghrib ini, daripada Morocco. Buku ini sejujurnya untuk saya agak sedikit berat ya. Dia kecil je tapi dia sedikit berat. Pertamanya kerana memang berapa halaman Ustazah? Berapa halaman? Halaman 90 halaman sahaja. 90 cuma tapi tulisannya berat kecil-kecil lah. Kecil-kecil lah. Berat. Baik. Sebabnya pertama sebab istilah-istilah yang digunakan. Saya kira agak berat lah. Kemudian dia banyak guna perumpamaan-perumpamaan. Dan saya bersetujulah dengan pendapat seorang tokoh yang terkenal dalam bidang galakkan membaca ni, Dr. Abdul Karim Bakar, menulis lebih kurang 40 buah buku. Buku beliau Al-Qira'ah Al-Musmirah. Beliau banyak, kalau cari dalam di YouTube tu boleh jumpalah type Al-Qira'ah Al-Musmirah. Beliau menggalakkan mengajar kita bagaimana kita sepatutnya kita membaca. Apakah bagaimana pembacaan yang bagus, bagaimana pemilihan buku. Jadi Dr. Karim Bakar ni dalam satu sesi dia, beliau menyebut, dia kata kadang-kadang ada penulis memang dia menggunakan istilah-istilah yang rumit sehingga kita sebagai pembaca susah nak faham. Dan antara penulis yang istilahnya susah nak faham ni memang penulis daripada Maghrib. Memang dia sebut.
Dan saya bersetuju dengan pendapat Dr. Abdul Karim tersebut. Okey, satu kerana dia berat dan satu lagi beratnya kerana istilah yang digunakan, dan yang kedua saya kira beratnya adalah kerana dia membincangkan tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kita, iaitu keluarga. Bila dia bincang sesuatu yang sepatutnya benda yang dekat dengan kita ni kita mudah faham. Ya, sebab dia bagi perumpamaan yang sangat dekat dengan diri kita. Tetapi apabila kita bercakap tentang Al-Quran ini dia menuntut satu dia ada tuntutan bila kita baca. Sampai kita kena tanya, aina ana fi hadhil ayah? Di mana saya pada ayat ini? Dengan keadaan keluarga itu sangat dekat dengan kita. Lagi PKP ni kena hadap sahaja keluarga kita kan. Tak boleh nak keluar mana-mana sangat. Kemudian dan bila habis PKP ni kita akan tengok mana jalan raya dipenuhi kereta kerana kita nak pulang kepada keluarga kita yang lain. Begitu dekatnya keluarga ini dengan diri kita. Jadi bila ayat Al-Quran membincangkan tentang keluarga ini, dia menuntut satu, Al-Quran ini dia mu'jizat, dia ajazah, dia melemahkan kita dan dengan keadaan dia mencabar. Dia memberi cabaran kepada kita untuk melaksanakan, menjadi seperti apa yang Quran sebutkan. Hari ini kita ada banyak teori-teori manusia buat kan, macam mana nak jadi the best person, macam mana nak jadi the best begitu kan. Tetapi Al-Quran telah membentangkan bagaimana sepatutnya the best person tu kita jadi, sama ada dalam keluarga, dalam masyarakat. Al-Quran dah bentangkan dan cabaran Al-Quran tu sebenarnya secara peribadi saya rasa sangat sukar. Sebab itu tidak hairanlah saya fikir ada setengah orang mengambil pendapat, dia kata kenapa? Dia kata Al-Quran contohnya mendatangkan mendatangkan contoh-contoh daripada para nabi, dan pada mereka susah nak ikut para nabi ni. Kan? Sebab kita manusia tak macam nabi yang maksum. Itu kalau kita tidak melalui jalan tadabbur, kita tidak melihat jalan yang dilalui oleh para nabi. Kalau kita tidak ikut, hanya baca contoh sahaja, memang kita akan rasa berat. Tapi kalau kita follow the flow, kita kata ikut satu-satu penceritaan para nabi itu, maka barulah kita boleh melihat bagaimana proses dan stepnya untuk pergi kepada tahap yang dicontohkan. Jauh pula kan. Wallahu alam. Jadi kita balik kepada buku ini. Tajuk dia, kita pergi kepada maksud tajuknya dia. Agak sukar kan. Macam keluarga dalam Al-Quran, hisnun bil adl. Hisnun ni biasanya kalau kita digunakan selalu untuk benteng. Senangnya macam tu. Saya tak nak menterjemahkan secara langsung. Nanti tuan-tuan dia akan ada pemahaman yang lain bila kita masuk lagi kepada buku ini. Benteng ataupun kubu. Kubu selalu digunakan untuk kubu. Biasa kubu kita guna untuk apa? Bila kita perlu bertahan daripada serangan musuh kan. Jadi kubu tu dia harus kuat supaya serangan-serangan di luar tu tidak boleh masuk. Jadi kata kubu untuk keadilan, kemudian hidnun ataupun hadnun lil fadli. Kat mana yang kita selalu jumpa perkataan hidnun ataupun hadnun ni? Hadana yahdunu ni, biasa kita akan dengar hidana, hadana. Kalau dalam perbicaraan kita akan dengar menuntut hak hidana kan? Hak penjagaan anak-anak. Jadi bila cakap hidnun ini kepada fadlun, merupakan kita kata tempat, kalau tadi benteng ataupun kubu, yang ini pula kalau hadnun ataupun hidnun ini adalah tempat penjagaan, tempat semaian. Jadi dia ada dua tu, satu dia benteng, satu lagi dia tempat macam penjagaan hadanah, tempat jaga kanak-kanak tu. Apa yang dia buat? Kan? Menjaga, menyemai, mendidik. Jadi dia ada dua di situ. Dia mendidik, kalau kita kata semaian ataupun semaian kepada al-fadlu, sifat al-fadlu ini yang kita akan jelaskan lagi secara ringkas. Saya ringkaskan ihsan, senang untuk kita faham. Al-fadlu ini kita sebut sebagai ihsan. So kita akan bincang dua sifat ni, adil dan ihsan. Ya. Ustazah, hasnun adalah benteng, maknanya benteng keadilan, betul Kalau kita terjemahkan tajuk tu benteng benteng dengan keadilan. Dan hadnun apa tadi hadnun? Cakap saya
Dia macam hartanah Perlindungan, tempat pemelihara. jagaan. Okey, kita Oh yes, okey. pemeliharaan. Mhm. Perlindungan. Jadi kalau Ustazah Macam itulah semayang. terjemahkan tajuk buku tu dalam bahasa Melayu, dia jadi macam mana Ustazah? Susah juga tu. Tak Benteng apa Ustazah, teruskan. keadilan dan susah tu. Benteng keadilan, Ya? sebab kita nak bagi tahu terus pada penonton yang mungkin mencatat. So buku ni bertajuk dalam bahasa Melayu Keluarga dalam Al-Quran, Benteng Keadilan. Itu sayap yang pertama. Sayap yang kedua adalah Wahadnun lil Fadl, tempat menyemai, tempat menjaga Fadlun. Ya. Apa tu Fadlun tadi? Fadlun ataupun sifat ihsan. Kita ambil ringkas dulu, maksud dia ihsan. Sifat ihsan. Okey. So secara umumnya penulis ni dia akan diberi gambaran umum dahulu di peringkat awal. Dia tak terus terjemahkan. Dia tak terus cerita apa maksud adil, apa maksud fadlun tu, dia tak terus terjemah. Dia memang sengaja untuk bagi kita gambaran umum supaya kita akan nak tahu apa maksudnya sebenarnya. Apa yang dia nak cerita dalam buku ini. Kemudian barulah dia bawa kepada dalil-dalil dan nas yang berkaitan. Akhirnya baru dia cerita tentang adlun, fadlun dan lagi satu adlun. Kemudian dia akan pergi kepada contoh-contoh. Okey, tak apa, kita pergi sikit-sikit. Jadi penulis sebut kita ni biasa dalam kehidupan kita asasnya ialah keadilan. Asas kehidupan kita ni asasnya keadilan. Buat apa yang wajib, apa yang wajib tu kita buat. Maksud kita buat yang kewajipan kita, settle lah, itu dari segi adil. Dan orang kena buat apa yang wajib kepada kita, itu adil. Tetapi penulis kata kita kena pergi lebih daripada itu kepada tahap yang itu fadlun. Okey. Tak apa, kita pergi dulu. Okey, macam nak mula. Okay, kerana dia kata dia bayangkan macam ni, dia kata keadilan ini, dia seperti tanah. Tanah ni tanah dalam keadilan dalam keluarga dia seperti tanah. Tanah ni dia mesti ada dua sifat. Yang pertama, dia mesti dah kukuh, kuat, supaya kita boleh membina bangunan-bangunan yang kuat, yang kukuh, yang tinggi-tinggi di atasnya. Itu sifat tanah yang pertama. Tetapi tanah itu juga haruslah sifatnya seperti span yang boleh menyerap kesan-kesan emosi, kesan-kesan perselisihan, perbalahan, masalah dalam keluarga. Itu dia kata adil itu seperti tanah yang ada dua sifat. Sifat tanah yang kuat dan sifat tanah yang seperti span tu. Kemudian dia kata fadlun pula ataupun sifat ihsan ini adalah seperti ruang yang luas antara tanah tadi dengan langit. Luas kan? Maka kita boleh bina apa sahaja binaan. Macam kita tengok macam ni orang berlumba membina. Mula-mula ada KLCC, kemudian KL Tower, KLCC, kemudian China bina, kemudian ada Burj Dubai lagi kan. So maksudnya orang boleh berlumba-lumba membina di atas ruang yang luas ini. Jadi itu fadlun, kata sifat ihsan itu di ruang yang luas. Adil itu seperti tanah di dalam sebuah rumah tangga. Itu yang disebut rumah tangga itu seperti burung. Dia harus ada kedua-dua kepak ini. Kepak adlun, keadilan, dan kepak fadlun, ihsan. Supaya dia boleh terbang dengan seimbang. Kalau salah satu ini dia cedera atau dia hilang, dia patah, maka rumah tangga itu akan rosak fungsi dia. Fungsi sebenarnya. Jadi yang kita sebut sayap itu kerana dia mengumpamakan rumah tangga ini seperti sayap. Ya. Kalau sayap patah rumah tangga itu, burung itu tidak boleh pergi jauh. Rumah tangga itu tidak boleh pergi jauh. Dia hanya berkisar dalam rumah tangga itu sendiri. Dia tidak boleh memberi kepada luar kerana kedua-dua sayapnya ini dia tidak kuat. Okey. Itu yang pertama. Kemudian disebut itu 3 peringkat ya. Adlun, fadlun itu ihsan, kemudian di tengah-tengah itu adlun, keadilan. Keadilan tu di tengah-tengah. Atas yang kita nak target ini ialah ihsan, yang bawah sekali yang kita tak nak ini adalah disebut adlun. Ain dad lam, adlun. Ini masuk makhraj dia. Adlun, fadlun. Dia punya pening tu, dia punya istilah kan. Sekali lagi Ustazah, daripada bawah.
Daripada apa? Adlun, ain, dad, lam. Ataupun sedang maksudnya zalim. Zalim. Yang kedua, yang di peringkat tengah-tengah ini ialah adil. Adil. Yang atas yang kita nak capai ini ialah fadlun ataupun ihsan. So, kalau kita nak pergi asas rumah tangga tu dia ada duduk di tengah-tengah adil. Ini yang biasa dalam semua rumah tangga, dia perlu ada dua, tetapi dia boleh pergi jauh kepada ihsan, dan kalau dia terkurang dia akan pergi kepada yang ke bawah, itu zalim. Okey. Baik. Okey, kemudian dia bawa ayat-ayat tentang keluarga. Beliau bawa ayat-ayat tentang keluarga. Antaranya beliau sebut, beliau bawa ke banyaklah ayat-ayat dalam keluarga. Antaranya yang beliau sebut ialah ayat Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Beliau sebut macam mana ayat ini, kita tengok dia ada dua perkara di situ. Yang pertama ialah mut'ah, iaitu kesenangan, bertenang-tenang, daripada perkataan qurratu a'yun. Ya Allah, kurniakanlah kami, kurniakanlah pasangan kami, anak zuriat kami, qurratu a'yun, penyejuk mata. Ini dari sudut kesenangan. Tapi yang keduanya, ayat sambungan itu adalah berbentuk risalah ataupun tanggungjawab. Wa ja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami imam kepada para muttaqin. Bagaimana sebuah rumah tangga itu bukan sekadar senang-senang dan penyejuk mata, dia haruslah dibangun, dapat membangunkan nilai-nilai takwa kepada orang-orang yang ada dalam rumah tangga itu. Jadi ada banyaklah. Dan satu lagi saya nak sebut sebelum kita pergi detail. Beliau beliau bawa ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Wahai sekalian manusia, maksudnya dia kata kami jadikan kamu ini daripada nafsin wahidah, daripada jenis yang sama. Jadi beliau sebut kamu ni kami jadikan daripada jenis yang sama. Sepatutnya dalam rumah tangga antara pasangan ni dia tidak ada rasa ghairiyah ataupun rasa ghurbah, rasa terasing antara satu dengan lain. Biasa kita baca buku lelaki daripada planet lain, perempuan daripada planet lain kan, daripada dua yang berbeza sangat kan. Penulis ni sebut sepatutnya kita tak rasa, sebab kita ni daripada nafsi wahidah, daripada diri yang sama, dan sepatutnya tidak ada rasa ghurbah, itu tidak ada rasa asing antara suami isteri ni. Ya. Dia kata dan perkataan zaujun itu pasangan itu, maksudnya kalau tak ada salah satu tak sempurna yang sebelah. Kalau ada selipar sebelah, boleh ke nak pakai seorang-seorang satu selipar tu jalan? Nampak sangat sengit. Nanti orang kata sengit ke orang ni kan. Selipar tu mesti ada dua pasangan dia. Tanpa salah satu dia tidak sempurna. Ya. Okey, jadi dia kata bila kita bila sebut pasangan ni, dia asas dia cinta dia, sebab dia daripada diri yang sama. Bila kita sayang diri kita, dia jadi orang suami atau pasangan kita pandang dia seperti suami diri kita. Jadi ini macam mana kita tak nak diri kita dizalimi, macam itulah kita tidak mahu menzalimi pasangan kita. Ni dia bagi basic je dulu. Okey. Memahami nafsu wahidah itu, bagaimana kita tak nak kita menyakiti orang, kita disakiti, macam itulah kita tak nak kita jangan menyakiti orang lain. Okey. Dan dia kata asas kepada semua ini of course lah iman. Iman ni yang akan menyebabkan kita menjadikan dorongan kita untuk berbuat ihsan, ya, dan untuk kita kekal berlaku adil dalam rumah tangga, dan untuk menjadi satu ancaman. Iman kita yang menjadi satu kita kata pendinding kita daripada berlaku zalim dalam rumah tangga. Okey, sebab itu dia kata dalam ayat-ayat Quran ini kita akan tengok bagaimana Allah letak wattaqu rabbakum. Allah guna ayat-ayat dalam membicarakan ayat-ayat talak, ayat-ayat kekeluargaan ini, semuanya ada tentang taqwa, tentang beriman kepada kepada hari akhirat. Jadi contoh dari surah Al-Baqarah ni, zalika yu'adhu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ayat yang akan mengingatkan kita tentang hari akhirat. Ini asas. Kerana kita tak akan boleh buat lebih baik dalam sebuah rumah tangga, dalam hubungan mana-mana orang pun, kalau reward system dalam diri kita tidak dibina dengan baik. Maksudnya apa? Kita tahu ada hari akhirat dan kita tidak boleh berlaku baik walaupun orang buat zalim kepada kita. Kita tidak boleh berlaku ihsan
kalau reward system itu tentang akhirat itu kita tidak bina dalam diri kita tentang akhirat. Yang Maliki Yaumiddin yang kita ulang setiap hari dalam Al-Fatihah itu. Itulah yang menjadi asas kepada bagaimana akhlak kita dalam rumah tangga. Okey. Okay, kita pergi kepada okay, kita masuk terus kata okay. Dia kata jalan ke akhirat ni, penulis sebut jalan ke akhirat ni ada satu sahaja. Tarikul akhirah ni dia kata jalan ke akhirat tu dia perlu dilalui oleh orang yang berbuat adil dan lagi satu orang yang berlaku ihsan. Berbuat adil ni memberi hak yang sepatutnya, adil ni dia tambah lagi daripada yang sepatutnya. Dan menariknya beliau mengatakan, beliau ambil pendapat Ibn Taymiyah, dia mengatakan syariah ni ada 3. Yang pertama yang sangat mementingkan keadilan iaitu syariat Nabi Musa alaihissalam. Kemudian adlun, fadlun syariat Isa alaihissalam yang banyak kepada ihsan, disebut begitu. Kemudian yang menghimpunkan kedua ni ialah syariah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata syariah Nabi Muhammad ini dia ada 2. Disebut musawiyah. Disebut perkataan tu musawiyah fi mawadi'il jalal. Dia kata syariat Nabi Muhammad ni dia musawiyah. Maksudnya dia ada ciri-ciri adil. Musa itu musawiyah fi mawadi'il jalal. Dan isawiyah fi mawadi'il jamal. Jalal dan jamal dari sudut apa kita sebut jalal ni, kehebatan, dari segi keadilan lah. Yang jamal tu kesempurnaan dari sudut ihsannya. Ya, wa ja'alna mubarakan aina ma kuntu kan. Di mana pun jadi kalau Isa tu. Di mana pun jadi mubarakah di mana beliau berada. Jadi syariat Nabi Muhammad ni dia kata ada 2 tu. Menggabungkan antara Musa dan Isa. Itu pendapat di bawah pendapat Ibn Taymiyah begitu. Jadi dia kata kita jangan keras sangat, jangan guna kekerasan Nabi Musa itu pada perkara yang kita perlu lembut. Dan jangan pula guna kelembutan Isa itu sangat pada perkara yang kita perlu tegas. Jadi kita kena ada balance antara 2 itu. Okey. Jalal kepada Musa, Jamal kepada Isa. Betul Ustazah sebutan Ya, betul. Menarik. Okey. Kita pergi kepada maksud, saya masuk terus kepada maksud al-fadl. Al-fadlu. Okey, tadi kita dah tengok ya, dia kata perkataan al-adlu ni kalau macam ni, kita bagi skala lah, kita buat skala kan. Kita selalu kena lepas buat apa-apa even kita membeli pun kat internet ni kita kena bagi skala kan. Kalau sakit pun kita kena bagi skala 1 sampai 10 kat mana tahap kesakitan kita kan. Jadi kalau saya boleh skalakan dia antara 1 sampai 5 tu ya, yang akhir sekali nombor 5 ni kita sebut ihsan ya, ataupun fadlun disebut fadlun ini. Yang ni buat sehabis baik, yang kita sebut sebagai par excellent, par excellent, the best lah. Kemudian yang kedua ni nombor 5. Nombor 4 ni dia buat lah, dia selesaikan dengan baik. Nombor 3 ni kadar lulus, adil ni dia lulus, buat semua kerja. Nombor 2 tu dia buat sebahagian kerja saja. Last kali zalim tu dia tak buat langsung. Maksudnya kalau zalim tu sama tak buat langsung ataupun dia dah menzalimi lah, dia tak buat apa yang sepatutnya. Zalim ni apa? Meletakkan sesuatu pada bukan sepatutnya kan. Pada tempat yang bukan sepatutnya. Jadi zalim ini kita tidak menunaikan hak. Kita tidak menunaikan hak orang lain lah, itu zalim. Okay, kalau adil ni kita buat al-ityan bihadnil adna, pada tahap yang lulus je lah. Kita bagi apa yang sepatutnya kita buat apa sepatutnya buat dan kita ambil hak kita. Tetapi kalau ihsan tadi, fadlun tadi, kita buat laksanakan kerja sebaiknya, sama ada dari segi perkataan ataupun perbuatan, maksudnya kita bagi lebih dan hak kita ni kita kurangkan. Kita boleh mengurangkan hak kita. An yu'tiya akthar mimma alaihi wa ya'khudh aqalla mimma lahu. Bagi lebih daripada apa yang kita ada dan kita ambil sikit daripada apa yang sepatutnya. Yang ni susah ni, itu yang saya kata berat ni dalam rumah tangga nak buat kan. Berat. Kan? Kalau kita lawan cakap, simple. Lawan cakap kan. Kalau dia cakap macam tu, kita nak jawab. Cakap, kita nak jawab. Kan?
Boleh tak kita tutup mulut sahaja? Kita layak untuk jawab. Mungkin dalam satu isu kita mungkin kita betul dan kita layak untuk jawab, kita memilih untuk diam. Berat tu. Memilih untuk tidak marah. Jadi banyak. Jadi dia kata kita cuba perincikan al-fadlun itu ataupun ihsan. Dia kata ihsan ini atau fadlun lah. Dia kata fardun zadat alaihin nafilah. Dia bukan setakat buat fardu, kita kena buat sunat. Begitu. Maksudnya kita tambah daripada wajib. Itu sunat lah. Dan juga dibawa maksud kepada itqan. Ni kita biasa dengar itqan. Ya, menyempurnakan sesuatu tu. Ataupun dia kata ihsan yang asal lah, tanpa perlu sebab. Dia ihsan. Tanpa perlu sebab mendatang. Dia memang datang daripada diri kita. Okey, menariknya kitab ini dia memang bawa semua kebanyakan tafsir yang kita biasa baca lah, Tahrir wa Tanwir, Ar-Razi, Al-Qurtubi, tetapi beliau banyak memilih pendapat Al-Imam Abu Hasan Al-Harali. Imam Abu Hasan Al-Harali di Al-Marakishi, seorang ulama Sufi daripada Morocco, daripada Marrakesh. Beliau ada sebuah kitab dekat saya. Abu Hasan Turas, beliau banyak ambil daripada Turas Abil Hasan Al-Harali Al-Marakishi fi tafsir At-Tawfiyah wa Tawshiyah. Tafsir beliau At-Tawfiyah wa Tawshiyah. Jadi beliau banyak akhir-akhir bila beliau akan ambil, beliau akan tarjih, kita kata beliau akan pilih pendapat Abu Hasan Al-Harali. Dan disebut tentang ihsan ni, dia kata bila kita nak buat ihsan ni dalam rumah dalam pada seseorang ni, bila dengan Allah, kita biasa baca tentang ihsan kan, anta'budallah ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah seperti kamu melihat. Jadi kita ihsan dengan Allah ini, kita tak nampak diri kita. Kita hanya nampak Allah. Okey? Kita tak nampak diri kita. Kita buat tu kerana Allah semata-mata. Tetapi ihsan dengan orang lain. Kita tak nampak orang lain. Kita hanya nampak diri kita. Kita tak nampak orang lain, ni ihsan sesama kita. Kita tak nampak orang lain, kita hanya nampak diri kita. Apa maksudnya? Kita balik kepada maksud nafsi wahidah itu. Macam mana kita nak orang buat baik kepada kita, macam tu kita buat baik pada orang. Bila kita nak buat pada orang, kita fikir, aku suka macam mana? Aku suka macam mana? Contoh orang buat silap dengan kita, suami buat silap, anak-anak buat silap. Nak marah ke kita kalau kita buat silap? Apa kita suka orang buat? Orang maafkan kita. Orang maafkan. Pertama kita suka dalam rumah tangga ni isu dia, mengaku kesalahan. Kan? Yang marah tu itulah tak mengaku, tak nak mengaku. Ini mengaku kesalahan. Kan bila orang buat salah kita nak mengaku awak salah. Kan kadang orang tak mengaku je, sorry. Dia tak ada feeling. Kan? Pertamanya mengaku kesalahan. Ya, saya salah. Itu kita kadang kita perjuang sangat kan. Mengaku kesalahan, kemudian maafkan. Maafkan, kemudian buat baik. Buat baik. Maksudnya, okey saya salah lah. Tak apalah, sebagai balasannya hari ni saya tolong kemas rumah. Saya masak. Okey, kita suka kan orang macam tu kan, kalau orang buat salah. Kalau orang buat salah kepada kita, dia mengaku, dia minta maaf, dia buat baik pada kita. So macam itulah kita kena buat pada orang. Boleh tak? Tu ihsan dia kata sebagai fadlun. Tu ihsan. Nak sampai tahap itulah dalam rumah tangga. Yang kita selalu perjuang ni, aku dah buat, kau kena buat. Ini kalau dalam adik-beradik yang ramai kan, saya ingat adik-beradik saya 12. Jadi dia selalu gaduh. Buat susu kecil-kecil kan. Alung dah buat, kau dah buat. Alung dah buat, kita kira macam tu kan. Adil. Awak dah buat, kita dah buat. Kita nak macam tu. Sebab itu kata penulis, rumah tangga tidak boleh dibina atas asas keadilan. Dia kata begitu. Dia kata rumah tangga perlu dibina atas dasar ihsan, fadlun. Kerana apa? Kerana kalau kita memulakan rumah tangga kita dengan asas adil, bila berlaku masalah, bila bergaduh, bila ada masalah, bertengkar, bila kita tertekan, kita akan cenderung untuk terus pergi kepada zalim. Zalim. Berbanding kalau kita mengasaskan rumah tangga kita atas dasar ihsan. Tak apa, aku buat lebih, tak apa. Ihsan. Jadi bila kita ada masalah, dia tak terus pergi pada zalim. Dia akan pergi turun kepada second step. Adil.
Dia akan pergi kepada second step, adil. Dia tak akan pergi kepada zalim. Boleh faham tak ni? Ya, dia macam saya ulang balik, rumah tangga harus dibina atas dasar fadlun, ihsan, bukan adil. Adil tu dikata basic sangat. Dia kena naik atas. Kena fadlun, bina atas dasar ihsan. Bila kita ada masalah, tertekan, kita boleh pergi, kita punya tindakan tu dia akan pergi kepada sifatnya adil. Dia tidak pergi kepada menzalimi. Tetapi kalau kita dah, asal kita cuma adil, aku buat engkau buat, aku buat ni engkau buat ni, maka bila kita bergaduh ada tertekan sikit, kita terus akan tend untuk jadi zalim, dia kata. Okey. Betul. Okey. Kalau Dan ikut Imam kita punya dia rakan-rakan di Facebook ni, alhamdulillah mereka komen dapat faham. Jadi siapa tak kenal Azlan Zainal tu. Jadi komentar-komentar yang diberikan menunjukkan mereka memahami, alhamdulillah Ustazah. Satu benda yang sangat bahagia. Ustazah boleh teruskan insya-Allah. Okey. Dan beliau bawa pendapat Imam Al-Ghazali. Dia kata kalau kita berniaga, kan, peniaga yang bijak dia tidak akan semata-mata balik modal je. Dia nak balik modal je, kan. Tak apalah, cukuplah balik modal. Tak, peniaga yang bijak dia nak untung yang besar-besar. Jadi dia kata adil itu setakat balik modal. Kalau kita nak untung, kita kena buat ihsan. Adil tu sekadar balik modal sahaja. Hanya menjalankan tanggungjawab, tahap lulus sahaja. Tetapi kalau kita nak untung lebih ni, kan, selalu nak sell yang meningkat-ningkat ni, kenalah buat keuntungan tu kena berlaku lebih dari ihsan. Dan itu of course lah, itu kita tidak akan dapat kalau kita tidak membina dan membangunkan, kita sebut tadi, asasnya iaitu keimanan. Reward system dalam diri kita yang memikirkan kepada tentang jazak, tentang balasan-balasan. Dia nak buat baik pada orang ni lebih daripada sepatutnya, bukannya mudah, kan. Terutamanya dalam rumah tangga, terutamanya apabila berlaku perselisihan. Jadi dia kata kita kena banyak ingat balasan-balasan yang Allah sediakan untuk kita. Yang pertama, of course lah, pahala, kan. Kemudian ma'iyatullah, Allah bersama kita. Innallaha ma'al muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah akan bersama orang yang berbuat ihsan. Allah cintakan orang yang berbuat ihsan. Yang ini kita kena install dalam diri kita. Reward-reward yang Allah janjikan, supaya bila berhadapan dengan masalah dalam rumah tangga ni, kita boleh datangkan reward-reward ni, kita boleh tarik nafas. Ya Allah, ada akhirat. Ni dunia. Yang aku nak berlawan cakap ni, aku nak menang ni dunia. Yang nak memaafkan, yang nak bertolak ansur ni, ini akhirat. Ada jazaknya di akhirat nanti. Itu wallahu alam, ya. Kita kena bina. Okey. InsyaAllah kita pergi sedikit. Beliau bawa kemudian istilah-istilah yang digunakan dalam Al-Quran. Dah pukul berapa Ustaz kita ni? Ada sikit je lagi. Saya pergi laju sikit. Istilah-istilah, sebab saya fikir memahami istilah itu sangat penting. Kalau tajuk contoh-contoh tu kita dah banyak dalam contoh-contoh dalam bab fiqh sebenarnya yang dibawa ni. Jadi yang pertama kita memahami istilah itu adalah lebih penting lah. Jadi saya fokus itu. Dia kata perkataan ihsan ini ada 12 ayat. 2 ayat Makkiyah, 10 ayat Madaniyah. 39. Okey. 2 ayat Makkiyah dan 10 ayat Madaniyah. Ayat Makkiyah ni surah An-Nahl ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. An-Nahl ayat 90. Dan satu lagi ayat, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Beliau bawakan pendapat Ibn Ashur. Dia kata bila sebut ahsinu itu, maksudnya sifat ihsan ini diperlukan dalam semua hal. Bukannya kita pilih-pilih, kita nak ihsan kat sini, kita buat baik kat sini, lebih buat kat sini saja, tidak. Berdasar kepada hadis yang sebut innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah menetapkan ihsan dalam semua perkara. Fa iza zabahtum fa ahsinul zibha fa iza qatatum fa ahsinul qitlah. Bayangkan hadis ini, Allah kata Allah tetapkan ihsan, dan Rasul sebut Allah tetapkan ihsan dalam semua perkara. Bila kamu menyembelih dan membunuh,
maka sempurnakanlah penyembelihan itu. Bayangkan yang kita bincangkan, hadis tu cakap tentang penyembelihan, tentang sembelihan, tentang membunuh. Sembelih ni of course lah sakit kan, dan situasi yang sakit, situasi yang berdarah, tapi tetaplah di situ Allah sebut ihsan, mesti berbuat ihsan. Dia kata dalam situasi begitu pun kena ihsan, apatah lagi lah perkara-perkara lain, ya, dengan perkara lain, dengan hubungan kekeluargaan, dengan suami isteri yang kita sayang kan. Tak sayang pun ada asasnya daripada awal kita kahwin kan. Jadi bayangkan binatang tu kalau kita dah sembelih, dia tak boleh nak bangun pun cakap, sakit lah pisau tu tumpul. Dia tak boleh, dia tak ada nak ni, kita tak ada isu kat situ. Tetapi Allah sebut kata ihsan, berbuat ihsan. Ya. Jadi apatah lagi dalam perkara yang lain, ya. Jadi beliau mengatakan bahazil ayah makkiyah. Dia kata kalau kita tengok, dia kata mungkin dia kata hikmah turunnya 2 ayat ini pada marhalah, pada peringkat Makkah, menunjukkan kepentingannya, ya, menunjukkan disebut ini menarik ayat ini, isyarah ila ahamiyatiha wa kulliyatiha at-tashri'iyah wal qiyamiyah bi ta'mi aqdi. Okey, dia kata tentang tashri', tentang hukum hakam dan undang-undang dengan bita'mi aqdi, tapi dengan apa ustaz nak sebut bita'mi aqdi, dengan rasa, dengan apa sebut, dengan asas undang, dengan asas akidah lah. Ta'mi ni kita kata rasa, ya. So dia kata sebabnya dia nak kata pentingnya ihsannya ini, dia merupakan asas, ya, asas kepada Al-Quran ini, asas kepada hukum hakam itu. Okey, saya ingat saya ambil 1-2 contoh saja sebelum kita tutup. Okey, kita cuba tengok contoh antara, okey, istilah antara istilah yang digunakan ialah ihsan, tadi ihsan, kemudian al-fadlu wala tansawul fadla bainakum. Ini kita biasa dengar ayat bila selepas talak, ya, jangan lupa kebaikan antara kamu, wala tansawul fadla bainakum. Kemudian perkataan al-ma'ruf juga digunakan di dalam Al-Quran. Ini perkataan-perkataan yang digunakan di dalam Al-Quran untuk menggambarkan ihsan yang kita nak tu. Okey, dia kata contoh, kita ambil satu contoh. Contoh dia kata dalam Al-Quran Allah sebut ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Ar-rijal qawwamun. Pelindung, lelaki ini pelindung, lagi apa? Apa nak kita nak sebut, pelindung, pengawal, lagi apa? Kepada wanita, kepada kaum perempuan. Pelindung, penyelamat kepada kaum perempuan. Tengok istilah tu, dia kata sebenarnya boleh je Allah nak kata ar-rijal qa'imun, tetapi Allah gunakan sirah mubalaghah, ini berlebihan ni, qawwam, menunjukkan, dia kata kena bagi lebih. Kamu bukan sekadar pemimpin, pelindung, okey, dah jaga rumah, okey, bagi lebih, qawwam, kamu bagi lebih, buat tugas kamu tu dengan ihsan. Tu ayat yang digunakan disebut. Okey, qawwam disebut. Lagi satu saya cuba secara laju sahaja. Walil rijali 'alaihinna darajah. Ayat ni disebut, beliau bawa banyak pendapat-pendapat mufassir, dan ada pendapat-pendapat yang agak keras lah, yang menyebut disebut lelaki ni ke atas perempuan ni dia lebih 1 darjat kan. Ada pendapat yang kata sifat tu macam hamba dengan tuan. Ada pendapat begitu. Jadi beliau kata pendapat ni agak keras, bukan itu yang yang Quran nak maksudkan. Dia kata walil rijali 'alaihinna darajah, lelaki ni dia naik tahap daripada perempuan tu. Lebih ni dia kata bila dia boleh memberi lebih, bila dia boleh ni sebab ayat tu dia kata kena tengok ayat sebelum tu, ya, ayat tu tentang ilak, tentang ilak dia kata. Kemudian saya pun tak ingat ayat sebelum tu, ayat tentang ilak.
Dan dia kata ayat ni biasanya orang benarkan untuk tindakan berlaku kasar, tetapi ayat ini kita kena nampak dia darajah yang Allah lebihkan kepada lelaki tu kalau dengan sifat dia yang sebagai memberi nafkah, sebagai pelindung, itu dia boleh bagi lebih kepada isteri. Itulah fadlu, itulah ihsan. Yang dia nak sebut tu ihsan. Kata penulis. Bukan sebab sebab aku ada kuasa, kau kena cakap aku. Sebab aku ada kuasa, aku lebih, kau kena dengar, taat macam tu. Tetapi kerana lelaki itu boleh berbuat ihsan lebih, itu yang darjatnya lebih tinggi dengan sebab dia lah pemberi nafkah, dia boleh memberi lebih, dia boleh melindungi lebih lagi. Okay. Ini contoh dia. Dan contoh lain dia kata hatta dalam bab talak sekalipun, dia kata tengok bagaimana Allah menggunakan istilah ya. Wasarrihuhunna sarahan jamilan. Bila kamu nak lepaskan dengan cara yang baik. Apa perkataan Allah gunakan? Jamilan. Lepaskan dengan cara yang baik. Sedangkan kalau kita bergaduh tertekan, memang keluarlah semua perkataan yang kita nak cakap kan. Sakit hati kan. Tetapi Allah guna perkataan yang sangat cantik di situ. Sarahan jamilan. Dan ayat lain. Bila dah lepas talak pun, bila kita dalam bab mut'ah nak bagi mut'ah kepada isteri sebelum ni, Allah kata apa? Wa matti'ukunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu. Bagi kepada Allah guna perkataan matti'u. Matti'u. Itu kan mati' itu maksudnya nikmat. Allah bagi. Dan Allah tak tetapkan kadar tu. Kalau kamu kaya sikit, bagi lebih. Kalau kamu kurang, tak berkemampuan, bagi kurang. Jadi kat situ dia ada ihsan. Allah tak tetapkan, Allah tak ikut, Allah tak bagi satu keputusan yang khas. Allah bagi kelebihan supaya kamu boleh berbuat ihsan. Kita cakap tadi tentang bagaimana ihsan ini ruang dia luas. Seperti langit, antara tanah tu dengan langit. Ruang tu sangat luas. Berapa banyak kamu nak buat ihsan, buat. Dan dalam bab lain kita baca biasa kita dengar tentang dengan wabil walidaini ihsana. Dia kata kenapa ada arahan kepada ibu bapa tu kita kena buat ihsan? Sebab dia kata fitrahnya ibu bapa ni dia memang ada ihsan lebih pada anak-anak. Dia memang bagi lebih. Tetapi anak-anak ihsan dia kurang kepada ibu bapa. Jadi kerana tabiah ihsan dalam diri anak-anak itu kurang, dia kena top up dengan arahan syarak. Allah letak wabil walidain ihsana, kena buat baik pada ihsan. Kerana dia kata fitrah mak bapak yang lebih banyak tak berkira dengan anak-anak ni. Tapi anak-anak ni tabiat dia berkira sedikit. Jadi Allah kena letak bagi hukum, kena letak syarat tu, syarat kena sebut secara jelas, buat baik kepada ibu bapa. Berbanding ibu bapa tak sebut pun memang dia akan automatik dia baik dengan anak-anak. Okey. Jadi saya kira itu antara contoh-contoh dan banyak contoh-contoh yang lain ni lebih kepada dalam bab talak kerana beliau bentangkan bagaimana sepatutnya dalam keadaan yang tertekan tu Allah masih juga mengajar kita untuk berbuat ihsan. Sebab tu kita ulang balik, dia kata ihsan itu asas rumah tangga harus dibina dengan ihsan, barulah dia pergi kepada kalau berlaku masalah dia akan pergi kepada adil. Tidaklah sampai kepada bersifat zalim. Jadi dia kata akhirnya dia tutup, dia kata dalam ayat Al-Quran wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dalam surah Al-An'am ayat 115 tu, maka telah sempurnalah kalimah Tuhanmu iaitu Al-Quran dengan benar dan adil. Al-Quran itu telah sempurna dengan benar, sidqan wa adlan, benar dan adil. Dan penulis tambah dia kata, dan hukum hakam Allah ini dia berkisar kepada dua sifat, adlan wa fadlan. Adil dan fadl, iaitu ihsan. Iaitu bukan setakat adil tetapi bersifat ihsan. Bersifat ihsan. Saya ingat saya ada satu pendapat, saya lupa siapa punya pandangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya lupa siapa, tetapi beliau bawa satu pendapat ni, beliau sebut bayangkan Allah, dia kata Allah menyuruh kita berbuat ihsan, kan? Allah menyuruh kita berbuat ihsan dalam rumah tangga. Dalam semua perkara. Terutamanya yang kita bincang dalam rumah tangga lah.
dia kata bayangkan, of course lah Allah yang suruh tu, takkanlah dia tak ada sifat ihsan. Allah lagi lah ada sifat ihsan. Kata, dan aku berharap bahawa Allah akan menghukum aku dengan sifat ihsannya, fadlunnya, bukan dengan sifat adilnya. Kerana dia kata supaya Allah menghisap aku di hari akhirat nanti, menghitung amal-amal aku dengan sifat ihsannya. Kerana kalau Allah yang mengajar kita bersifat ihsan ni, ihsan ni kita kena bagi lebih. Of course lah Allah akan bagi lebih. Dan kita memang tahu Allah bagi lebih. Buat satu kebaikan dapat 10 kan. 10 hasanat. Jadi ulama ni sebut, saya lupa siapa nama dia. Moga-moga Allah akan hisap aku nanti dengan sifat fadlunnya, bukan sifat adilnya. Wallahu alam. Jadi kita harap semoga saya harap semoga perkongsian ini dapat difahami dan insya-Allah kita cuba berazam untuk menanamkan sifat-sifat ini dalam rumah tangga kita. Bukan mudah ya. Bukan mudah lah untuk ibu yang saya rasa saya masih muda lah. Jadi ibu ni walaupun dah umur dah tua. Tapi bukan mudah lah. Yang lebih ni dia jadi lain. Wallahu alam. Saya cari wallahu alam. Apa yang baik itu daripada Allah, yang itu daripada diri sendiri. Wallahu a'lam. Terima kasih wa jazakillahu khairan kathiran pada Ustazah Maryam Hasni. Pembentangan yang padat, pembentangan yang banyak saya belajar untuk mantapkan keluarga saya. Daripada Ustaz Zulkhairi, beliau sangat terganggu dengan kuliah malam ni. Saya percaya beliau akan tidur lewat malam ini kerana beberapa istilah yang telah disebutkan oleh Kak Maryam. Ya, juga daripada rakan-rakan UM beberapa yang singgah ke Tadabbur Center malam ini. Terima kasih khusus kepada saya lihat Khairun Nisa Muhammad Shah yang rajin membuat nota kepada segala yang telah Ustazah bentangkan. Inilah tetamu-tetamu yang kita tidak jangka tetapi hadir untuk membantu rakan-rakan yang lain memahami. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Hari ini kita belajar bagaimana perspektif Maghribi ataupun ulama-ulama daripada Morocco. Ustazah dah sampai Ustazah Morocco? Dah, Alhamdulillah. Saya pun sampai dah. Tapi berjalan je. Jadi kalaulah saya tahu lebih awal adanya apa yang disebut tadi, iaitulah apa Ustazah, markas apa tadi? Markas Dirasat Al-Usriyah wal Bahth. Sudah pasti ku ziarah tempat berkenaan. Jadi kita dapat lihat ya bagaimana tajuk pun sudah menunjukkan fuyo beratnya buku ni. Jadi bukan calang-calang orang yang boleh membaca kutaib ataupun kitab sebegini. Alhamdulillah dengan penjelasan daripada Ustazah Maryam. Ustazah Maryam telah bantu kita memudahkan faham kepada esens perkara-perkara penting. Sayap yang pertama ya adalah hasnun, kita membentengi keluarga dengan keadilan. Gambarkan Musa yang tegas dan adil, itu unsur penting dalam rumah tangga. Dia bukan ayah sahaja, ibu pun ada waktu kena tegas. Jangan kita maksudkan dua sayap ni, sayap adil kena orang lelaki, sayap fadl kena orang perempuan. Tidak begitu, setakat saya fahami daripada pembentang Ustazah. Ibu dan bapa dua-dua kena ada karakter ini bersesuaian dengan senario sehari-harian berhadapan dengan anak. Sesuaikanlah diri. Yang penting ada matahari ada bulan. Macam Nabi Yaakob lah kan, Nabi Yusuf bermimpi matahari bulan. Ada waktu matahari main peranan, bulan jangan muncul. Ada waktu bulan main peranan, matahari jangan muncul. So masing-masing ada pendekatan tersendiri, dengan asasnya saling melengkapi. Saya suka sangat bila Ustazah sebut satu perkara saya belajar, nafsin wahidah. Maksudnya cakaplah sesuatu pada pasanganmu, sesuatu yang kau suka dengar pada dirimu. Kalau kamu rasa kamu tak suka perkataan begitu, jangan lafaz sebegitu kepada pasanganmu. Subhanallah. Satu perspektif baru kepada ayat pertama surah An-Nisa. Alhamdulillah. Jadi saya harap semua rakan-rakan dapat memperoleh sesuatu pada malam ini, dan insyaAllah kita akan jadi hari ini juga kita belajar selalu rumah tangga ini ibarat bahtera di lautan, ada ombak ya. Tetapi hari ini kita belajar rumah tangga seperti burung yang terbang. Terbanglah dengan kedua-dua sayap. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum safatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa ar-rahman.
Jadi alhamdulillah ada unsur Musa, ada unsur Isa, ada unsur Jalal, ada unsur Jamal, ada unsur tegas, ada unsur lembut. Keseimbangan inilah yang saya kira mahu disampaikan oleh para ulama kita daripada bumi Maghribi berkenaan. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada Ustazah Mariam. Saya kira sejam yang lumat dan padat. Terima kasih kepada seluruh yang menonton daripada Morocco, iaitulah Siti Aisyah. Suami akak memang Morocco. Lah akak lupa lah nak tanya, betul kan? Suami Ustazah? La haula wala quwata illa billah. Ya Rabbi, saya pun boleh terlupa. Buku ini 99 muka surat, tetapi okey, ini komentar-komentar lah daripada rakan-rakan kita. Terima kasih banyak Khairunisa. Jadi kita tidak ada masa lagi untuk kita teruskan. Yang penting malam ni anda ulang kajilah apa yang Ustazah telah sebutkan dengan padat tetapi penuh dengan ilmu untuk kita amalkan dalam kehidupan. Terima kasih pada semua. Jumpa lagi Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.